Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang saya kasihi sidang penonton yang dirahmati Allah, pada malam ni insya-Allah kita sambung lagi mari mengaji bersama menteri. Dan alhamdulillah, sedar tak sedar kita telah selesai dalam kita punya PKP round yang pertama, gelombang yang pertama, dan kita kekalkan untuk kali yang kedua ini. insya-Allah saya yakin dan saya percaya kita akan semua selamat daripada ujian apa yang berlaku pada waktu ini, iaitu COVID-19 akan berlalu pergi insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bersama saya ada satu buku namanya Al-Kafi Hadis 40 yang kalau kita nak baca memang banyak, tapi pada malam ni sengaja saya nak tutup sikit daripada kita bincang berkenaan dengan imam yang empat. Jadi tumpuan saya lebih kepada satu tajuk yang mungkin kita sama-sama fikir untuk kita dapat banyak manfaat dan juga cara untuk meneruskan sisa-sisa hidup kita ini. Pertama sekali saya tajukkan dengan tajuk rezeki, satu tajuk yang cukup besar. Bila kita sebut rezeki, dengan suasana PKP, dengan suasana kehidupan kita yang amat terhad, dengan suasana pergerakan kita seperti ini, ada sebahagian daripada kalangan kita yang terpaksa kaih pagi makan pagi, ada yang mengharapkan sedikit ihsan dan sumbangan daripada sahabat rakan taulan. Maka semuanya itu terhimpun dan terkumpul dalam benak pemikiran masing-masing. Justru pada kali ini insya-Allah saya suka bincang berkenaan dengan rezeki ini dalam apa yang kita katakan saat kita menghadapi seperti ini, bagaimana mafhum rezeki dalam Islam ini. Pertama sekali, bila mana kita sebut rezeki, sifatnya luas. Banyak kadang-kadang kita tak rasa itu rezeki, sebab orang kita kalau rezeki itu ada duit, rezeki itu kalau dapat sesuatu, itu rezeki. Tapi konsep rezeki dalam Islam, makan, minum, pakai, kesihatan pun rezeki, diberi taufik dan hidayah pun rezeki, meneruskan kehidupan pun rezeki. Jadi konsep rezeki ini dia sifatnya luas dan dia bukan bersifat kita kata kecil ataupun sempit semata-mata. Yang ini kita kena faham, rezeki ini adalah daripada Allah. Itu apa yang kita wajib fahami, rezeki daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Maksudnya, dan tidaklah aku, yakni Allah, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka ibadat dan abdi pada aku. Aku, yakni Allah, tak minta daripada mereka sebarang rezeki dan untuk beri makan ke aku pun. Tetapi Allah itu sesungguhnya pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang maha ampuh. Maknanya Allah sengaja meletakkan rezeki ni dia punya. Contoh paling mudah, anak kita 5 orang. Ada yang belajar cerdik tinggi, ada yang boleh tahan, ada yang okey, ada yang sederhana, ada yang dari segi pelajarannya sekadar lulusan SPM sahaja atau rendah lagi. Tapi apa yang berlaku bila mana mereka besar, mereka hidup dalam gelombang kehidupan, boleh jadi hak paling bawah sekali ini
dari segi pendapatannya, dari segi pelajarannya adalah antara orang yang terkaya. Dan boleh jadi orang yang belajar cerdik sangat itu, dia tak ke mana pun. Bukan saya kata jangan belajar cerdik, belajar kena cerdik, tapi kita kena imani bahawa rezeki ni caranya lain. Kerana rezeki ni Tuhan bagi. Tuhan boleh bagi pada sesiapa yang dia kehendaki. Dan bila Allah bagi pada seorang tu, kadang-kadang kita kata di luar jangkaan dan luar biasa. Saya kadang-kadang baca beberapa tokoh-tokoh bilioner yang kaya-kaya. Bila kita baca sejarah mereka, kadang-kadang mereka bermula daripada amat bawah. Bukan bawah saja, amat bawah. Ada yang begitu laih, begitu naif, tapi dengan punya keazaman, punya rezeki, punya betul caranya, mereka menjadi orang yang tycoon yang luar biasa. Ada berlaku di Malaysia, ada berlaku di Indonesia, ada juga yang berlaku di negara Arab, macam-macam kita dengar cerita macam tu. Jadi poin yang saya nak sebut, rezeki ini dia unik sangat. Sebab itu dalam Islam, pagi-pagi setiap kali kita semayang, kita kena mohon dengan Allah rezeki. Semayang subuh dalam hadis yang masyhur, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW selepas selesai bacaan tahiyat dan tasyahud, dia tak lupa membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepada kamu rezeki yang, aku minta kepada kamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Rezeki itu bukan sekadar rezeki, tapi nak yang baik, dan amalan yang diterima. Pagi-pagi 3 perkara kita minta: ilmu, rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Maknanya bila kita dapat harungi harian itu dengan dapat ilmu yang bermanfaat, dapat rezeki yang baik, dapat juga seperti kita kata amalan yang diterima, dunia ana yang punya, apa nak lagi? Apa nak lagi? Kita akan rasa hati tenang, jiwa tenang, tamakninah, dan kita tidak akan rasa gabra, dan kita tidak akan rasa kesukaran dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita nak adalah mesti kita punya pagi-pagi hendaklah doa kepada Allah. Doa kepada Allah bab rezeki ni ada 2. Yang pertama, kita minta Allah kurniakan kepada kita rezeki yang baik. Kalau rezeki tak baik, nak buat apa? Tak memberi manfaat kepada kita. Kita nak rezeki yang baik. Allah selalu sebut Kulu min tayyibati ma razaqnakum, menunjukkan kepada kita hak baik-baik. Dan kalau kita sebut halal dalam Quran, sebut halalan tayyibah, maknanya bukan sekadar halal tapi baik. Ini poin pertama, nak rezeki, rezeki yang baik. Kalau rezeki tak baik, maksudnya haram ke, memudarat ke, menyukar, menyusahkan, waliyazbillah, itu bukan tempatnya. Poin yang kedua, kita juga nak, iaitu yang dinamakan, selepas kita dapat rezeki yang baik, kita nak satu lagi apa nama? Iaitu berkat dalam rezeki. Wa barik li fi ma atai. Ini masa doa kunut. Dalam kalau kita berjemaah, kita kata wa barik lana fi ma atai. 2 perkara yang berbeza. Satu rezeki yang baik, satu berkat dekat rezeki yang kita bagi. Rezeki yang baik ialah dengan makna hasil dapatan rezeki itu. Bagaimana cara kita perolehi, bagaimana cara kita dapatkannya, bagaimana kita dapat menghasilkannya. Itu rezeki yang baik. Kemudian bila kita sebut wa barik lana fi ma atai, berkat bagi apa yang kamu beri. Apa makna berkat? Maknanya rezeki yang kita bagi itu dia unik. Berkat ni ada 2 makna. Ialah dengan makna kebaikan, dengan makna kelebihan, macam-macam. Tapi sekurang-kurangnya berkat ni ada 2 makna. Makna yang pertama, berkat itu ialah
rezeki yang kita dapat itu biasanya dalam hidup kita cukup. Kadang-kadang kita tengok pakda, contoh moden sekarang ni, mak kiyah lah, trendy sekarang ni, pakda, makda. Macam mana kehidupan? Kadang-kadang dapatan dia mungkin 1,500, 1,600 sebulan, sebab dia kerja penjaja, jual nasi lemak, jual goreng pisang, kedai seadanya, jual cendol, apa lagi, jual jenis aiskrim dan seumpamanya. Dia dapat 1,600 sebulan, tapi dia ada 7 orang anak, rumah seadanya, teres yang kecil, cukup dengan anak-anak dia hidup, dia makan seadanya. Tapi kita tengok, bila senaraian hutang, dia tak ada hutang, seolah-olah cukup. Minimum kan hutang tak ada, dan hidup dia pun seadanya. Itu makna berkat, cukup. Bahkan kadang-kadang dia boleh sedekah juga, RM1, RM2 sehari, begitulah seterusnya. Jadi ini kita kata wa barik li fima atait wa barik lana fima atait, maknanya cukup, memadai. Yang kedua, bila kita kata berkat dalam rezeki ni, dia bukan sekadar cukup, tapi dia ekstra daripada cukup tersebut. Dia dengan sebab rezeki tersebut, dia diberi pahala, dipahlakan oleh Allah. Mungkin dia sedekah, mungkin dia ajak orang makan, mungkin dia gunakan rezeki yang Allah bagi kepadanya itu yang membawa kepada manfaat kepada ummah. Sekarang ni tuan-tuan, COVID-19 saya lihat amat luar biasa. Sama ada NGO, sementelahan lagi mereka yang terbabit secara langsung. Kalau di hospital tu ada yang bagi bantuan, Mawid bantu, tabung haji bantu, NGO bantu, Jawi kadang-kadang bantu. Kita sekarang ni proses bantu pula, umpamanya golongan yang dipanggil sebagai gelandangan. Alhamdulillah Jawi telah bantu golongan gelandangan. Kita juga cuba tengok posisi pada hari ini, alhamdulillah musaadah khairah daripada PPZ kita lancarkan, nak dapatkan itu melalui online dan diberi bantuan one off RM300. Alhamdulillah usaha kita. Dan juga JAKIM melalui musaadah COVID-19 yang baru dilancarkan minggu lepas, sudah keluar apa yang sepatutnya. Kita belanja, kita tolong orang mana-mana yang sempat. Untuk kita selesaikannya, kita akan selesaikannya dengan secepat mungkin. Kita tak nak lagi heki-pengki ke, pending ke, kepayahan, kesukaran, kita tak nak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini namanya berkat dari segi rezeki. Saya kata dua perkara. Baik, poin seterusnya, bila kita sebut rezeki, selalu orang cakap, dia kata saya ni teruklah, rezeki tak ada, saya ni susah. Sebenarnya perkara yang sepatutnya kita kena ajar, ini poin yang apa yang saya dengar daripada petua-petua orang dulu ataupun orang baik. Dia selalu kata, jangan kata saya tak ada duit, jangan kata saya miskin, saya susah, saya miskin. Entum, kamu ataupun awak cakap gitu di hadapan khalayak orang-orang saleh ramai satu masjid. Saya susah, kita kata. Bagi kita baguslah, mungkin dia akan bantu RM10, RM5, RM3, RM2 ataupun RM30, RM20 seumpamanya. Kita kata saya susah, dan kita zikir. Ramai tu kata awak susah. Dalam ramai-ramai tu ada hak masing mulut. Jadi bila pakak kata susah sungguh. Tak susah pun jadi susah. Dan ini berlaku kalau saya baca sejarah yang disebut oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Sayyidina Umar bila dalam satu sejarah tentang makna kalimah terbakar, boleh rujuk dalam Tarbiyatul Aulad oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Cerita menarik bab
nama je, panggil je, sebagainya, dia akan memberi kesan kepada seseorang. Tapi kadang-kadang kalau kita kata kaya, ni kaya, kau kaya, dalam keadaan macam itu, bukan kata sebut saja, tapi ini sebahagian daripada makna doa, sebahagian daripada makna tafaul. Maka dengan izin Allah jadi kaya, jadi tenang, jadi kaya, jadi ni perkara ni kita cuba. Sebab itu kadang-kadang abah yang cerdik, yang sedar, bila dengar anak dia kata saya susah, dia marah. Jangan kamu kata susah. Jadi usaha, yakin, cukup. Sebab itu dalam beberapa riwayat menunjukkan, dalam beberapa kenyataan menunjukkan bahawa orang yang orang tak tahu dia susah, tapi dia sabar, dia berkiam, Allah kayakan dia amat luar biasa. Jadi salah satu daripada cara kita nak mengajar, mendidik kita, kita tunjuk seadanya, insya-Allah. Poin seterusnya, dalam kita nak meraih rezeki ini, kita boleh tengok perkara pertama key-note untuk nak rezeki ni, kita kena takwa. Apa makna takwa? Maknanya kita istighfar, kita taubat, kita bertaubat, kita jaga solat. Bukan jaga, bukan pelihara, tapi kita ekstrakan solat-solat sunat. Solat malam, solat tahajud, solat witir, solat duha, apa lagi? Solat rawatib, solat-solat sunat kita jaga. Orang kata siapa yang boleh jaga solat sunat, dia boleh jaga solat fardu. Tapi orang yang boleh jaga solat fardu, tak semestinya dia boleh jaga solat sunat. Kadang-kadang dia dek payah, memang macam tu kadang. Orang yang boleh jaga solat sunat jarang dia kata, kita tengok Syekh dia ni kaki sembahyang sunat, tapi sembahyang fardu dia tak, jarang kita dengar. Biasanya itulah keadaannya. Baik, jadi nak dapat rezeki dengan takwa. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita pergi sebuah rumah nak tengok beri bantuan, tengok suami semayang, isteri semayang, ibu bapa semayang, anak-anak semayang, ngadak Tuhan, angkat tangan, doa. Orang mari tu kan nak bagi RM10 tak jadi, dia bagi RM20. Dia terasa terbuka hati dia. Asal nak beri sekapit beras pada hang duk semayang ni, bagi dua. Tapi kalau tengok satu keadaan tu dalam keadaan bertekar, bergaduh, kadang-kadang dalam keadaan kesopanan kurang, bahasa kasar, jadi orang pun rasa sukar dan nak mengiyakan suasana tu, nak ni jadi tak berapa seronok. Perkara ni juga kita kena tengok. Jadi takwa, alhamdulillah kalau kita buat macam ini, Allah bagi rezeki. Mana dalil? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadi jalan pelepasan. Apa susah? Saya masa tak sempat, kalau sempat saya boleh kisahkan banyak contoh-contoh macam mana orang yang bertakwa akhirnya Allah bagi rezeki luar biasa. Allah beri pertolongan yang kadang-kadang tak disangka. Dan Allah sebut, kenapa bila sebut dia jadikan baginya jalan pelepasan, tapi dia sebut juga ayat akhir tu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah rezekikan sekiranya dia tak tahu. Kenapa? Kerana tuan-tuan, inilah menjadi pola pemikiran kita setiap hari rezeki. Tiap-tiap hari walaupun kita tak sebut, tapi kalimah wang tu kita akan ingat. Duit, sama ada nak transaksi, nak beli, nak dapat, nak hidup, nak kehendak, duit. Jadi bab rezeki ni orang duk memikir panjang. Maka Allah kata takwa. Ayat ni juga menarik. Sebab ni salah faham. Salah faham ni macam mana? Kita banyak nak biar Tuhan bagi, lepas tu baru kita buat. Contohnya kita kata apa? Ana ni Syekh, agak miskin je. Kalau sedap cakap, kalau anak kaya, anak sedekah kat orang ni, anak sedekah kat orang tu. Jawab dia, salah. Maknanya kamu nak biar mu kaya dulu, lepas tu mu sedekah. Tak, bukan gitu. Dalam Islam,
takwa dulu baru Allah bagi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Syaratnya takwa. Kita dak syaratnya kaya baru nak bagi. Dia dak syaratnya takwa. Takwa tu maknanya sedekah apa semua sekali tu baru Allah bagi. Di sini ramai orang tersilap dalam bab faham. Dia akan cakap kalau tuan-tuan pernah dengar tak orang cakap kalau? Ramai sekali kita dengar orang cakap kalau, bila dia dapat dia tak buat. Kita pergi, ada orang tu budak dia pergi kat mak dia, mak kita ni agak miskin je, kalau kita kaya kita tolong mak tak payah. Tengok dia lah paling kedekut, dia lah paling suka. Maknanya kalau tu tak terima, tak boleh terima dek akalang dengan sebab kalau ini bukan sifat kalau, ini tak jadi kalau. Sepatutnya kalau maka tak betul lah kalau tu. Baik, hadirin hadirat, muslimi muslimat yang dirahmati Allah, poin seterusnya apa yang saya nak nyatakan di sini ialah apabila kita sebut kita ini nak Allah bagi rezeki, maka poinnya kena takwa kepada Allah. Takwa, rezeki akan datang. Saya tak pernah tengok orang yang baik dengan agama Allah, orang yang soleh, orang yang buat baik, tiba-tiba Allah gerhanakan rezeki dia. Jarang kita dengar. Biasanya Allah kayakan dia, Allah mudahkan dia, Allah beri kepadanya kebaikan dalam hidup. Ini yang kita duk dengar, yang kita duk tahu, yang kita duk nampak, yang kita duk faham sangat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, poin yang terakhir sebelum saya mengundur diri atau buka soalan, iaitu bab rezeki ni. Rezeki ni kadang-kadang kita tengok dia tidak pernah tersalah alamat. Rezeki dia tak pernah tersalah alamat. Dan rezeki luar biasanya kadang-kadang di luar aturan kita. Kita duk mengatur gini tapi rezeki datang kot lain. Kita duk gini tapi rezeki datang kot lain. Ni rezeki. Rezeki tak pernah tersalah alamat. Rezeki di luar aturan kita. Dan rezeki kadang-kadang kita tak terjangkau. Ini yang paling banyaknya, tak terjangkau. Berapa banyak? Contoh kalau kita kata, saya tahu dah Ustaz, berapa gaji saya sebanyak 3,000 sebulan. Jadi bangun tidur mesti 3,000 lah sebulan. Tuan-tuan, betul, boleh jadi betul 3,000. Tapi awak sampai awak dapat tu kereta rosak, kena 600 setengah. Tayar 3 kena tukar. Bukan satu, 3 kena tukar. Itu pun 800 setengah. Anak sakit 200 setengah. Sampai balik rumah, isteri kata semua barang kosong, tolong pergi beli kedah. Beli pula di hypermarket, habis kat 1,000. Maknanya gitu cepatnya duit berjalan begitu-begitu. Itulah ni. Dan duit ni satu benda yang peliknya, dia tak boleh kekal pada seseorang. Dia akan berpindah tangan. Pop. Ni pelik duit. Duit ni dia pelik. Dia pindah, orang ni dapat, orang ni dapat, orang hak dapat tu kita ingat dia simpan dak, dia belanja pula nak ni, hak ni pula gini. Kalau kita boleh ambil satu duit 100 rial baru cetak oleh bank negara ke apa ke, cetak duit tu, kita pun ambil duit tu. Kita kata duit ni hamba nak buat ujian sekali, buat ujian dunia Malaysia ni. Orang yang pertama pegang duit tu, dia tulis 1, lepas tukar tu tulis 2, orang ni pula pergi beli tulis 3 ni. Saya ingat kalau setahun tu penuh kertas atas duit tu, kalau tulis jangan tulis lah, tapi maknanya orang ni gini. Ni saya bagi ke sahabat ni ambil duit, dia dapat, dia seronok. Tengok isteri kata, bang minta duit 100 ya, bagi pula. Dia pun dapat duit tu, dia tengok tudung comel, pergi beli pula. Tukang tudung tu ambil duit, nung pula broker tu mari dah, bayar pula. Broker ni bawa duit, tengok tu
Orang ni kata mak minta duit, betul mak, pinjam, bagi pula. Ni pula bagi. Jalan laju duit tuan-tuan, jalan laju. Jadi kadang-kadang duit ni jalan laju pada kita, dan kita tak pernah pergi Kedah contohnya, Johor, tapi duit pergi tas sini, tas sini, tas sini, tas sini. Luar biasa. Kadang-kadang tuan-tuan pergi ke Turki tau, sebagai contoh, masuk ke apa nama ni, ke tempat Turki ke apa ke, di masjid ke, tengok kadang-kadang duit Malaysia pun ada. Allah, duit Malaysia pun ada. Maknanya macam mana? Bukan sekadar situ, tempat lain pun ada, macam-macam. Jadi itulah nak cerita berkenaan dengan rezeki. Sebenarnya cerita bab rezeki ni menarik. Saya nak tutup kisah sebagai akhirnya, kisah seorang ulama besar yang saya cukup kagum, namanya Al-Adib Al-Islami, Syekh Muhammad Ali Tantawi. Syekh Ali Tantawi ni dia ada dua suhu, Ali Tantawi Syami, Ali Tantawi Syekhul Azhar. Dua-dua alim sah. Tapi yang saya maksudnya Asyami, lebih tua lagi daripada yang mantan Syekhul Azhar ni. Ali Tantawi rahimahullahu ta'ala ni, dia bijak cakap, memang dia alim min salasil ataupun silsilah ulama. Keluarga dia ni keluarga ulama-ulama besar daripada Syam. Ali Tantawi cerita, satu hari masa duduk, dia cerita di Mesir. Di Mesir ni ada satu orang yang cukup besar pengaruhnya, yang hebat, yang bekerja dengan kerajaan, yang jawatannya hebat. Dia telah dipaksa, ataupun bukan paksalah, diperintahkan untuk pergi ke Rusia. Ni cerita mungkin tahun 30-an, 40-an ataupun 50-an, 60-an ataupun lebih sikit, itulah. Oleh kerana dia terpaksa pergi ke Rusia. Masa tu Rusia tu dari segi Islam tu tak tersebar, mungkin nak pergi Moskow ni susah dia ni, macam mana ni. Apa yang dia buat, bila dia nak pergi tu dalam masa 2 minggu dia nak pergi, ataupun seminggu, dia beli ayam. Isteri dia pun masak ayam ni 2 ekor ayam ni, buat bekal. Sebab makan sana tak tahulah halal ke haram ke, jadi tak terjamin. Dia pun pergi, naik kapal terbang ke apa ni, siapa di Moskow, duduk di Moskow. Bila duduk di Moskow, dia nak makan ayam dia. Sedang dia, sebab dia nak kumpul 2 minggu ni ataupun seminggu lebih ni, macam mana ni makanan. Sedang dia bawa ayam dia, dia nampak ada perempuan minta sedekah, orang Islam, tak ada makanan. Dia pun tengok ayam dia, jadi serba salah, nak tolak mega dia ada ayam, hak masak dah, bagi. Sudah bagi tu, macam mana pula nak sebab hidup. Dalam masa itu juga, lebih kurang sekejap je, datang satu panggilan telefon, bagi tahu awak ambil tiket lah, balik. Tak jadi, selesai dah. Apa makna? Maknanya Syekh, takdirullah, qada Tuhan. Ayat yang dia duk beli di Kahirah tu, yang dia sembelih, yang bini dia duk masak tu, yang dia duk bekal untuk dia makan dalam masa seminggu 2 minggu tu, air liur pun ni tiba-tiba seolah-olah dia tolong bawa untuk kepada seorang yang duduk di Rusia, di Moskow, perempuan yang uzur, yang orang Islam ni yang minta sedekah, tu dia balik. Pelik. Itu rezeki. Bila rezeki ini luar biasa, kita tak sangka. Oleh kerana itu, bab rezeki nisbahlah kepada Allah. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah lah pemberi rezeki. Sebenarnya cakap bab rezeki ni panjang. Memang sesuai kalau kita nak bincang malam-malam bab rezeki ni, capur ramai duk rumah sekarang ni. Tapi oleh kerana masa pun, saya ni bukanlah ada masa banyak sangat nak ceramah ni. Jadi saya rasa sekadar telah cukup dulu. Mungkin kalau ada 1-2 soalan, kita jawab soalan dulu. Silakan. Soalan
soalan pertama tentang isu COVID. Hmm. Kiranya seorang tu duduk di tempat yang tak ramai Muslim, dan sekarang ni di luar negara ada setengah negara lockdown, jadi keputusan makanan halal, jadi bolehkah makan makanan haram? Okey, sahabat kita tanya, jika sekiranya dalam situasi kita berada lockdown di negeri yang tak ada makanan, dia betulan terperangkap makanan yang halal lah, tinggalnya duduk dalam negara macam tu, maka kita jawab fattakullah mastata'tum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, kemudian dalam ayat ada sebut illa maturirtum, melainkan apabila kamu dalam keadaan keterpaksa. Ya, inilah ditakdirkan tentang darurat yang sampai kepada masyakkah, sampai kepada mengancam nyawa, maka kita ambillah, kita gunalah secukupnya. Tetapi kalau kita ada ikhtiar, contohnya kita boleh cari telur je ke, atau jenis ikan-ikan ke, maka itu terlepas. Tapi kalau jenis binatang yang perlu pada sembelihan tapi kita tak boleh sembelih yang sudah ada dah, seperti ayam ke, maka kita tengok. Dan jika sekiranya berlaku dua keadaan, satu yang jenis zat tu haram, satu lagi dengan sebab kaifiat tu haram. Sembelihan ayam yang tak sembelih tu haram, seperti mana cara tak betul lah, haram. Kalau khinzir tu haram, khinzir tu zat tu haram, kita sembelih secara syar'i pun bismillah, ambil pisau tajam sembelih, ia tak jadi halal. Ni dari segi Islam lah, tak boleh makan. Maka kita kena pilih yang mana yang lebih madarahnya lebih kecil, maka carilah ayam tu. Tapi kalau kita ada kepahaman, mungkin kita boleh cari yang lain yang memungkinkan dalam masa 2 minggu makan apa-apa ni, maka kita bolehlah cari. Tapi kalau keterpaksaan yang melampau dalam keadaan darurat, maka hukumnya dibolehkan. Ya, hal ni banyak kita ulas sebahagian daripada ta'liq daripada kitab Al-Halal wal Haram fil Islam oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Wallahu alam. Soalan daripada Amiruddin Khairul, kita mampu tapi orang nak beri juga bantuan, kalau kita terima jadi dosa ke macam mana? Ya, kita mampu orang nak beri juga bantuan, bila orang nak bagi tak jadi masalah, boleh diterima. Cuma yang tak boleh diterimanya ialah jika sekiranya zakat. Kita bukan orang miskin, orang kaya, ataupun bukan kaya lah, orang boleh hidup. Orang boleh hidup, ada duit, jadi dia, orang nak bagi zakat kat dia ni, umpamanya dia bukan orang yang layak menerima zakat, maka tak boleh. Cuma kita kena faham gini, situasi COVID-19 ni kadang-kadang dia bukan masalah dia tak mampu, masalah dia mampu, tenaga dia kuat, kerja dia boleh buat, tapi oleh kerana sekatan PKP ni, jadi dia kena duduk di rumah. Bila dia kena duduk di rumah, dia tak mampu lagi untuk nak meraih pendapatan dengan kerja dengan tenaga yang ada. Bantuan seperti itu, saya melihat bahawa dia ni seolah-olah terjadi kemiskinan yang tiba-tiba. Dengan sebab macam tu, kalau dia biasa kerja, dia dapat dalam RM50 sehari, tapi oleh kerana dia tak kerja, dia tak dapat dah. Bila dia tak dapat kerana seperti PKP ni, maka pada masa itu kita anggap bahawa dia juga layak, sama ada sekurang-kurangnya Ibn Sabi, macam orang yang dalam musafir lah, sebab dia ni, ataupun kurang-kurangnya dia ni masa tu jadi miskin ketika itu. Ini pun kita kena nilai ataupun kena takrifkan apa itu miskin sebenarnya. Kita mungkin dengan suasana macam ini, kita cuba memahami takrifan yang sesuai dengan realiti yang berlaku. Dan saya pun dengar dalam TV tadi, banyak orang yang pada asalnya mampu tiba-tiba tak mampu.
yang terpaksa tutup kedai dan seumpamanya. Ini semua perlu kepada kesiapsiagaan yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Wallahu a'lam. Bagaimana nak qada solat yang telah lama ditinggalkan sebab tak ingat bilangan? Okey, dalam menjawab soalan ini kita telah jawab dulu. Boleh rojok kepada laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, www.muftiwp.gov.my. Kita beri beberapa saranan cara kita qada sembahyang itu dengan detail, boleh rojok dalam laman web tersebut. Sembelihan ahli kitab macam mana? Mohon pencerahan. Ya, masalah ini khilaf di kalangan ulama. Majlis Fatwa Kebangsaan telah beri pandangan berkenaan dengan apakah makna ahli kitab itu, dengan maksud keturunannya ataupun hak baru masuk sekejap pun panggil ahli kitab, tukar agama ni. Di sini khilaf yang besar. Masyhur di tempat kita mengikut takrifah mesti daripada keturunan mereka itu, sekalipun mereka tidak beramal, tapi itulah bezanya. Dalam masalah ini kita tengok perbincangan adalah cukup luas, dan masalah ini masalah yang sentiasa berlega di kalangan para ulama, khususnya fiqhu aqaliyah, fikih minoriti. Ini dibahaskan oleh ulama moden, termasuk Syekh Abdullah bin Bayyah dalam kitabnya Sina'atul Fatwa, cerita berkenaan dengan isu-isu seperti ini. Boleh rujuk kepada mereka. Wallahu a'lam. Jika kita ni berhutang, bolehkah kita bersedekah? Jika sekiranya kita berhutang, boleh ke tidak kita bersedekah? Ada dua. Satu, dalam bentuk apabila kita sedekah, kita tidak mengganggu pelaksanaan pembayaran keberhutangan kita. Dan yang kedua, jumlah tersebut bukanlah menyebabkan kita takhir bayaran hutang kita. Maka masa tu kita boleh untuk nak bersedekah. Dan Imam Nawawi dalam mukaddimah kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah telah terang panjang lebar. Saya suka nyatakan begini tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang miskin mari minta bantuan. Kita nak bayar, nak bagi kat dia RM5. Bagi je lah. Kita kata tak boleh bagi sebab saya ada hutang rumah saya. Ini namanya hutang bertangguh yang kita bayar mengikut bulanan. Jadi isu ni tak timbul. Jadi kecuali lah orang tu minta pula dengan kita sedekah sampai RM10,000, RM20,000 yang sepatutnya kita bayar hutang, maka yang tu barulah tak kena dan tak bijak caranya. Wallahualam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar itulah yang dapat kita bincang pada malam ini. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum.